Okey. Muka surat 70. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 70. Okey. Secara mudah, apa makna ikhtiar hidup? Okey, ikhtiar hidup tu maknanya, ikhtiar maknanya pilihan, hidup tu hiduplah. Okey, maknanya pilihan antum, pilihan kita untuk kita buat semasa berlaku kecemasan. Ya, Hello. Dengar tu. Kelas ke? Tengah kelas. Oh, okey lah. Jadi maka balik. Okey. Okay, secara umumnya apa ikhtiar hidup tu maknanya pilihan antum, apa pilihan yang antum ada untuk terus hidup apabila menghadapi kecemasan ataupun menghadapi apa-apa rintangan di dalam hutan. Senang kiralah. Ikhtiar hidup ni bila antum pergi dalam hutan, apa pilihan antum untuk buat jika berlaku benda-benda yang tidak diingini. Itu adalah yang pertama. Okey, yang kedua, apakah kaitan antara ikhtiar hidup ni dengan perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Okey, dalam surah Hud. Okey, dalam surah Hud, apa yang Allah kata? Dan tidak satu pun pada makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Surah yang kedua. Dan halalkan kepadamu haiwan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang yang berjalan di dalamnya. Itu adalah kaitan-kaitan antara ayat Al-Quran dengan apa yang perlu kita pelajari pada hari ini. Okey, kita terus kepada matlamat pendidikan. Okey, tajuk ni apa tujuan berkenaan dengan tajuk ni? Tujuannya adalah mendapat nilai ketaatan antara anak buah dengan ketua. Anak buah dengan ketua. Contohnya antum berada dalam kumpulan, contohnya 5 orang dekat dalam hutan. Ada satu ketua. Jadi nilai ketaatan antara anak buah dengan ketua antum. Yang kedua, kesefahaman dalam tindakan. Sihat tubuh badan, kerjasama antara anggota, daya tumpuan yang tinggi, disiplin yang tinggi. Jadi perkara-perkara tersebut yang antum akan dapat apabila antum melakukan ikhtiar hidup bersama kumpulan antum. Inilah yang antum akan dapat. Okey, jom kita pergi kepada tajuk. Okey, buka muka surat 71. Okey. Sekarang ni antum bayangkan antum berada dalam kecemasan. Okey, antum berada dalam kecemasan, antum berada dalam tapak perkemahan, antum berada dalam hutan. Antum bayangkan dulu. Okey. Jadi dalam masa yang sama berlakulah kecemasan. Kecemasan tu apa dia? Abdul Azim, kecemasan tu macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan kecemasan? Maksud kecemasan tu? Apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan kecemasan? Kecemasan tu dia macam Kalau sesat. Kalau cemas. sesat pun cemas. Ya, betul. Sesat, cemas lagi. Dia rasa risau. Takut. Risau, takut. Tu semua cemas lah tu. Apa lagi? Berlaku jatuh bukit ke apa ke, tu cemas lah tu. Kan? Masuk dalam lubang dekat tapak kemahan ke, tu kecemasan lah tu. Jadi apabila Hanyut sungai. Jatuh dalam sungai ke, kena hanyut dengan tolak dengan air ke, kan? Kecemasan lah. Jadi apabila berlaku benda-benda yang macam tu, apa yang antum boleh buat? Antum boleh buat ni. Berapa perkara ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara ni apabila berlaku kecemasan, bagi isyarat dulu yang antum sedang mengalami kecemasan ataupun kemalangan. Yang pertama, gunakan wisil. Alamak, Muallim ada wisil tu, wisil kecemasan yang KRS tu.
Bukan wisil yang main bola jadi pengadil tu tau, bukan. Ni wisil untuk kecemasan. Dia warna besi, panjang. Kalau tiup tu memang pekak lah telinga. Wisil tu. Tu dipanggil wisil kecemasan. Boleh gunakan wisil. Contohnya kita jatuh longkang, jatuh dalam lubang. Tiup. Okey, tiup. Wisil tu, tiup apabila berlaku kecemasan je. Jadi maknanya bila orang dengar wisil tu, orang dah tahu dah. Ada kecemasan. So dia akan cari bunyi itu daripada mana. So dari dalam masa yang sama, kalau dalam perkemahan antum bergerak dalam kumpulan, muallim akan bagi satu wisil. Apabila berlaku kecemasan, antum boleh gunakan dia. Okey. Nombor 2, gunakan lampu suluh. Macam mana kita nak guna lampu suluh untuk menunjukkan yang kita sedang berlaku kecemasan? Macam mana? Siapa tahu? Lampu suluh. Torchlight lah bahasa Melayu. Torchlight. Bahasa Melayu. Gunakan unggun api. Gunakan lampu suluh ni maksudnya kalau waktu malam ni, isyarat ketika kecemasan ni, gunakan lampu suluh tu. Contohnya kita bagi high beam ke kan, kita tembak, maksudnya kita akan bagi lampu klik. So maknanya berlaku kecemasan. Yang ketiga, gunakan unggun api. Okey, unggun api ni maknanya kita boleh mengeluarkan cahaya lah, ataupun boleh keluarkan asap kan, orang tengok. Ya. Kalau nak guna torchlight untuk kecemasan tu kena guna torchlight jenis apa? Kena guna torchlight jenis Terang. yang terang-terang lah. Yang lampu kelip-kelip tu. Ya, betul. Okay, siapa yang malu untuk yang malu buka chat? Kenapa antum tak chat public? Kenapa antum chat kat maklim? Nak bagi orang nampak. Ni antum kat ruangan chat ni, kalau antum nak cakap apa-apa, antum just chat to everyone lah. Jangan chat to direct maklim. Bagi kawan-kawan lain baca sekali. Ke antum tak boleh chat? Takkan tak boleh kot. Alim disable. Ya, cuba Afiq chat to everyone, boleh tak? Tu boleh. Okey. Ada apa-apa pandangan? Ada apa-apa pandangan, boleh terus chat je dekat ruangan chat ni. Tapi jangan merapu-rapu pula. Okay, kalau siapa-siapa malu nak bercakap kan. Yang keempat, isyarat kecemasan boleh gunakan simbol. Boleh gunakan simbol. Contoh okey, tengok simbol apa yang dimaksudkan dengan simbol. Contoh. Simbol ni kita buat, contohnya kita nak kata kita ada kecemasan, kita sesat. Kita boleh gunakan pisau buat simbol dekat pokok. Pokok tu besar kan. So kita pangkas siap-siap. Okey, jalan ni aku dah lalu, jadi aku akan lalu balik jalan ni. So kita boleh buat sebagai penanda. Ataupun kita nak bagi tahu orang lain yang kita sedang berlaku kecemasan, buatlah tanda apa-apa pun. SOS ke kan, tulis SOS ke, gunakan simbol SOS ke, ataupun gunakan simbol 999 ke, boleh, macam-macam boleh. Okey. Yang kelima, gunakan cermin. Gunakan cermin ni untuk apa ni? Gunakan cermin bagi tahu isyarat kecemasan ni. Macam mana nak guna cermin ni? Siapa ada pandangan? Siapa tahu? Tembak lampu dekat cermin. Tembak lampu dekat cermin, jadi Matahari kena ni kot, gantungkan. Betul. Matahari. Ya, Letak bila ada cahaya matahari, kita letakkan cermin, maknanya dia akan keluarkan pantulan cahaya yang silau. So bolehlah suluh ke langit balik, ataupun kita boleh suluh ke tempat-tempat pokok-pokok apa semua, ada isyarat yang kita sedang berlaku kecemasan. Gunakan asap ni, semua tahulah gunakan asap. Naikkan unggun api, bakar sikit sampah-sampah yang ada tu kan. Bagi asap tu naik ke langit, orang nampak kita sedang berlaku kecemasan. Okey, betul. Okay, itu adalah isyarat ketika kecemasan. Kalau dia tersilap masa tu orang tengah panggang, pasti dia ingatkan apa benda. Jangan tersilap nak tunjuk asap, tengok-tengok satu hutan tu terbakar hari.
Hutan bakar. Cara-cara menghidupkan api di hutan ada banyak cara tau, selain daripada kita menggunakan lighter dan sebagainya. Yang pertama, guna kantar cembung. Okey, gunakan kantar cembung. Kantar cembung ni macam mana? Kantar yang orang nak tengok benda-benda halus tu, nak tengok selalu dekat makmal sains ke, dekat hospital ke, ni dipanggil kantar cembung. Okey. Dia pegang ni, dia bulat besar, dia boleh nampak benda-benda kecil. Okay, macam mana nak guna dia? Kantar cembung ni kita bagi matahari tembak dia. Matahari tembak kantar cembung ni. Kemudian matahari tembak kantar cembung. Daripada kantar cembung tu letak dekat daun-daun kering ataupun bahan-bahan bakar, kayu ke, ranting ke. Nanti dia akan panas tau, dia akan panas, kemudian dia naik bara, lepas tu letak lagi daun kering, lepas tu dia akan terbakar. Itu cara-cara yang mudah untuk kita hidupkan api tanpa menggunakan lighter lah, ataupun lilin dan sebagainya. Apa lagi? Cuba baca, apa lagi? Nombor 2 apa dia? Besi dan batu api. Besi dan batu api. Macam mana kita nak hidupkan guna besi dan batu api ni? Seret-seretkan kot. Seret-seretkan. Besi dengan batu. Ni seret-seretkan dekat batu dengan besi, seret-seret. Boleh hidup, betul. Boleh hidup. Nanti dia naik percikan-percikan tu, dia akan. Tapi antum kena standby daun kering juga. Okey, daun kering ataupun bahan yang mudah terbakar. Kemudian nanti dia akan naik api lah. Yang ketiga, gunakan mancis. Semua orang pernah gunakan mancis, betul? Gunakan mancis, keluarkan mancis daripada kotak, snackkan dia, gesekkan dia. Sekali gesek je, terus naik api kan. Lagi yang keempat, gunakan kon lampu suluh. Macam mana? Boleh sharekan idea siapa yang pernah mengalami, boleh nak hidupkan menggunakan kon lampu suluh. Macam mana dihidupkan tu? Kon lampu suluh macam mana tu? Kon apa tu? Kon lampu suluh. Macam mana kon lampu suluh? Ana tak pernah dengar kon lampu suluh. Kon lampu suluh ni dia torchlight, kemudian kantar dia tu, kalau antum pernah jumpa lampu suluh torchlight, bila kita talakan dekat tangan kita jadi panas tau. Pernah jumpa tak? Oh, yang wayang tu kat wayang tu yang macam kat wayang tu. Maksudnya yang orang selalu buat penggambaran tu, yang ada dia punya bag dia lah. Lampu tu, yang lampu selalu tu lampu putih selalu. Dia panas lampu tu. So lampu tu boleh orang syuting ke? kamera orang lampu ataupun lighting orang shooting. Lighting tu terang kan. So lighting tu kalau tak guna Oh, penapis, yang selalu ada kat tepi-tepi tu. kalau kita tak guna kon ataupun tak guna filter ataupun tak guna penapis. Malim, projektor ke Malim? Projektor. Boleh juga. Betul, projektor. Okay, projektor tu kalau antum letak tangan depan lampu projektor tu panas tak? Panas. Panas. Kalau antum letak daun kering, benda-benda yang boleh mudah terbakar, mesti naik api. Tapi jangan buat kat Kadang-kadang sekolah. lampu tiga lampu panas. Jangan antum try kat sekolah pula. Terbakar sekolah kan. Okey, guna busur panah ni best. Busur panah. Tahu tak busur panah tu bahagian mana? Kita dah belajar tajuk memanah bulan lepas tak silap. Busur memanah ni yang arrow memanah tu, panah tu. Bagian Dia punya muncung tu kan besi. depan ke? Bahagian depan dia. So benda tu kita boleh gesekkan dekat batu. Bawah batu tu kita letak daun kering. Kan? Lepas tu dia boleh naik lah.
Okey, kalau macam ni contoh yang kedua. Kalau antum ada lilin, kalau antum ada lilin, kan? Macam mana antum nak hidupkan lilin tu kalau antum tak boleh nak naikkan api, betul tak? Jadi kita kena naikkan api dulu baru kita boleh hidupkan lilin tersebut. Betul tak? Jadi kita gunakan 6 cara ni. Untuk kita hidupkan api supaya kita boleh hidupkan api dekat lilin tu. Sama ada kita nak guna lilin boleh, sama ada kita nak guna daun kering pun boleh untuk kita naikkan api tu. Yang penting cara untuk kita nak bagi api tu hidup kena ada cara yang betul. Kantar, cembung nak guna bagi api hidup tu macam mana? Batu. Alim, Ya. kantar cembung guna waktu ada matahari tu kan. Ya, kantar cembung guna waktu ada matahari sahaja. Kalau tak ada matahari, So malam tak boleh lah. malam tak boleh nak hidup. Kantar cembung waktu malam tak boleh nak hidupkan api. Boleh tak gantikan matahari tu dengan lampu suluh? Lampu boleh? Boleh? Lampu suluh, kita suluh kantar cembung. Dekat dah, kalau jauh. Tapi kena dekat lah. Betul-betul rapat lah. Okey. Boleh faham Okey, ni cara-cara guna kantar cembung. Okey. Okey. Penggunaan bungkusan ikhtiar hidup. Ni Muallim tangkap gambar sengit. So antum boleh tengok dekat buku antum lah. Macam mana nak baca dengan elok kan. Siapa-siapa boleh tolong baca kan? Siapa boleh baca kan? Ini baca ni bungkusan. Yang mana Maklim? Ya tu bungkusan ikhtiar hidup Bungkusan sendiri. ikhtiar hidup tu. Bungkusan ikhtiar hidup terdiri daripada bahan makanan, perubatan dan alatan penggunaan bahan-bahan makanan, perubatan dan alatan kegunaan. Ini boleh digunakan mengikut keperluan situasi yang kita hadapi bagi meneruskan usaha untuk hidup. Okey. Jadi boleh terangkanlah. Okey. Bungkusan makanan yang antum bawa untuk pergi ke hutan tu, okey, mungkin boleh gunakan untuk apabila berlaku kecemasan. Ini yang dia katakan tadi. Yang Afiq baca tu dia kata macam tu lah. Dia kata bahan-bahan ataupun barang-barang yang kita guna, bekas-bekas ke apa semua kan, yang kita guna semasa kita dalam hutan, benda-benda macam tu jangan buang lagi. Okey, simpan dulu. Mungkin berlaku kecemasan kita boleh guna. Sebagai contoh antum pakai kasut. Tiba-tiba masuk hutan, kasut antum koyak. Macam mana antum nak gantikan dengan kasut antum tu? Dah tak boleh pakai dah kasut. Macam mana kita nak bagi balut kaki kita pula? Nak jalan jauh lagi ni. Kita nak guna apa sebagai kasut? Daun. Mungkin kita boleh guna bekas apa-apa bekas yang agak besar sikit, letak dekat kaki kita balut, kita ikatkan dengan selotip ke apa ke, jadi boleh jadi kasut. Tapi dia akan licin sikitlah. So bawah tapak tu antum letaklah kulit apa. Jalan sikit jatuh Kan. Letaklah apa getah ke apa semua dekat bawah tapak kaki tu. Okey. Yang seterusnya, yang bawah ni surat 72. Latihan amali perkemahan. Latihan amali perkemahan. Cadangan aktiviti ikhtiar hidup semasa perkemahan. Ada banyak, dia punya sarangan dia ada
A, B, C, D, E. Ada 5 cadangan. Okay, ada 5 cadangan. Cadangan yang pertama, konsep dan kaedah. Cadangan yang kedua, keperluan kumpulan. Okay, keperluan kumpulan. Cadangan yang ketiga, arahan tambahan. Cadangan yang keempat, langkah-langkah keselamatan. Cadangan yang kelima, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan aktiviti ikhtiar hidup. Okay? Dia sebut tentang ikhtiar hidup, dia mesti berlaku di dalam hutan, antum berada dengan orang yang bukan daripada ahli keluarga lah, bukan. So dengan kawan-kawan, dengan orang yang kita baru kenal, itu berkenaan dengan perkemahan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan konsep dan kaedah ni? Maknanya apabila masuk dalam hutan nanti, apabila pergi perkemahan nanti, bila-bilalah sekolah menengah ke tahun ni memang tak sempat lah nak pergi perkemahan. Contohlah antum pergi sekolah menengah nanti, mesti akan dipecahkan beberapa kumpulan. Okay, kalau satu kemah tu boleh tidur berapa orang kan? Masa tahun 4 dulu, Abdul Azim Jabbar apa semua pernah pergi perkemahan dekat Raub. Dalam satu kemah tu tidur dalam 3-4 orang. Nampak tak? Kalau masuk je tentang perkemahan, mesti kena bahagi kumpulan. Okay. Yang kedua, setiap kumpulan akan dibawa ke suatu tempat yang diletakkan di dalam hutan dan ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan ni? Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan keperluan bahan makanan mentah yang minimum dan 3 putung mancis. Okay, tengok Okay, tengok. Boleh nak terangkan betul-betul. Apabila kita buat perkemahan, selain daripada kita berlaku kecemasan, kita akan ataupun muallim sendiri akan beri cabaran dekat antum. Muallim akan biarkan antum berada dalam kumpulan sendiri-sendiri. Muallim nak tengok antum boleh tak ikhtiarkan hidup antum tu daripada mula sampai habis waktu aktiviti tersebut. Contoh, muallim biarkan Afiq, Azim Jabbar dengan Abdul Azim dalam 3 orang ni masuk hutan, muallim bagi makanan sikit, kemudian muallim bagi 3 batang mancis. Pergilah masuk hutan. Tengok antum boleh harungi tak cabaran tersebut. Bila sebut tentang ikhtiar hidup ni bukan berkenaan dengan kecemasan sahaja. Mesti berlaku dengan rintangan, halangan dan sebagainya. Itulah dipanggil ikhtiar hidup. So boleh faham tak kat sini? Maknanya ikhtiar hidup ni kalau dalam perkemahan tidak semestinya kita kena standby untuk kecemasan sahaja, tak. Aktiviti ikhtiar hidup pun boleh buat. Nampak tak kat sini? Peserta hendaklah menyiapkan semua tugasan tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Dengan 3 batang mancis, dengan sedikit makanan, muallim bagi masa duduk dalam hutan 5 jam, waktu malam, okey. Nak tengok dalam masa 5 jam tu antum boleh pergi dan balik tak? Kalau tak boleh balik, maknanya antum gagallah melaksanakan tugasan. So dalam masa yang sama, bila antum gagal, muallim pula yang kena pergi cari antum dekat dalam hutan. Ataupun muallim panggil bomber pula pergi cari antum dalam hutan. Macam itulah cerita dia. Okey. Boleh faham tak konsep dan kaedah ni? Kaedah ikhtiar hidup ni. Dan paling best lah, paling best kalau bukan berkenaan dengan TKRS, nanti bila antum sama dengan nanti antum akan ada perkemahan, camp bina semangat ke apa-apalah. Bukan setakat ikhtiar hidup untuk meneruskan hidup ni, hidup perkemahan ni. Tapi ada mereka yang pergi buat aktiviti ikhtiar hidup, diorang cari hantu dalam hutan tu. Kalau dah diorang cari hantu, memang hantu lah diorang jumpa. Siapa pernah tengok cerita-cerita dekat TV kan, masuk dalam hutan, tiba-tiba kena kacau kan. Sengaja cari hantu apa semua kan. Itu hidup lah tu.
Itu bukan ikhtiar hidup tu, itu cari naas namanya. Okay. Cadangan yang kedua, yang tadi tu yang bagi kumpulan mak ayah letak antum dalam hutan apa semua tu. Okay. Cadangan yang kedua, keperluan kumpulan. Maknanya bila muallim letakkan antum dalam hutan, apa yang antum perlukan? Sebut Dania. Sebilah parang, 3 pontong mancis, sehelai ponco. sehelai ponco ni apa dia? Ponco. Siapa tahu? Siapa pernah dengar ataupun tanya mak ayah dia ke ponco? Poncong. Poco-poco ke apa? Daniel, ponco tu apa? Pocong macam pocong. Pocong. Bocong. Hantu Pocong mati pula. kat rawa. Apa dia? Pocong tu Tahu. Pocong. Baju. Daniel cari dekat Google apa maksud ponco, sehelai ponco. Ponco PONCH kan? CA kan? Apa? Ni PONCO. Berjari. Sehelai ponco. Alim tak pernah dengar lah pula. Oh, Okay, pocong tu. jadi kalau link ni habis, masuk balik tau. Pocong. Pocong tu dia macam kemah lah. Dia macam Tapi dia kemah. kecil. Sehelai ponco. Dia macam kemah tapi dia kecil. Ada siapa-siapa search dekat Google ke? Macam tu kot. Ana search kat Google. Cuba cari. Ponco. Uzai, sehelai ponco tu apa dia? Ana type keluar baju hantu. Baju hantu. Dia baju. Ponco tu macam baju hujan ke? Baju hujan. Tapi dia Cakap lah baju hujan. Baju yang selalu orang buat naik motor, orang Cina pakai buat naik motor tu. Ana Baju type hujan. masuk ponco. Ana type masuk ponco keluar baju kelawar. Baju Anak-anak keluar baju. Baju apa hujan. entah. Okey. Baju hujan. Baju hujan. Okey, yang keempat. Baju perempuan lah. Dia labu. Laki pun boleh pakai. Bahan makanan mentah. Beras, telur, tepung. Okey. Mistin, 1 buluh 1 batang. Mistin ni apa dia pula? Cari cepat. Mistin tu apa? Mistin. Siapa jumpa mistin tu apa? Okay, jadi link ni habis. Semua masuk balik Itu ubat tu.